أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Ashabul Fadilah, Tuan Guru, Alim Ulama, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua berada di bawah lingkungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf, saya ingatkan mula bila saya tak tahu musik keluar. Pokoknya untuk siap sedia dalam ini. Jadi kita duduk ni sebagai memenuhi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dalam sebuah syair ada menyebut, billahi ya nafsu isma'i wa aqili maqalatan qad qalaha an-nasiru la yanfa'ul insanu fi qabrihi illa at-tuqa wal 'amalus salih. Demi Allah, wahai diriku, penyair ini dia bersumpah pada dirinya, dia kata, wahai diriku, dengar dan pikirlah kata-kata orang yang memberi nasihat, kerana tidak akan memberi manfaat di dalam kubur kita melainkan takwa dan amal soleh. Kata para ulama, man arada al-wa'idha fal mautu yakfi. Siapa yang inginkan peringatan, maka mati itu cukuplah memberi peringatan untuknya. Nabi SAW bersabda, aksiru min zikri hazimul ladzat, atau kama qala, Nabi kata, perbanyakkanlah mengingati hari pemutus segala kelazatan, yaitu hari kematian. Kita sedar ataupun tidak, kadang-kadang kematian itu terlalu hampir dan dekat dengan kita. Saya 2-3 hari lepas ditakdirkan Allah kereta rosak, kereta lama. Lepas tu kuliah zuhur di Kampung Medan hari Khamis. Kemudian bila sampai depan masjid, lepas pintu masjid dia rosak. Alhamdulillah, tak rosak tengah jalan. Bila rosak tu, saya malam tu mengajak kat bangsa, ada tazkirah kat bangsa. Nak pergi, ada seorang yang siap, dia kata, Ustaz naik dengan saya pergi hantar hari. Tak apa, saya pun dah dia kata itu dekat bangsa dekat dengan Medan, saya tunggu hari tu. Tunggu sampai petang tu kereta dia pula rosak. Nak takdir jadi macam tu. Kereta dia masuk bengkel kat. Kereta Allah Ustaz nak macam mana, nak ada motor hujan yang lepas tu duk cari pusing dia sebab salah, dia tak mau, dia nak hantar saya pergi naik taksi sebab dia bukan sebab salah. Dan sekali dia kata, Ustaz kita manfaatkanlah pemain banyak yang ada naik pemain banyak ni boleh. Kita kira tu orang bagi jalan, jam-jam tu orang bagi jalan kawan banyak jalan. Saya tu terfikir, ni bukan kebetulan ni orang panggil Allah nak bagi peringatan kat kita. Maknanya duk lalai lekon. Maknanya tutup nak banyak dulu. Jadi sampai ke tempat kuliah orang nak kecukup poin banyak bagi kita. Rupanya tak start. Nah itu. Jadi itu kematian tu dia macam tu lah. Kadang-kadang kita lalu tepi kubur tak perasan. Yang situlah tempat terakhir kita di dunia. Tempat terakhir rumah kita buat lamsam pun di situlah tempatnya. Maknanya besar-besar yang lahat pula, luar-luar yang kita tengok lah. Kata para ulama, ramai banyak mana pun harta kita kumpulkan,
Tapi lah sekali kita bawa 2 genggapannya, 2 genggapan tu lah bekalan kita. Kita perlu cari selama tu yang tu. Sebab ada di kalangan orang soleh, mereka beli setiap genggapan. Kita cari, kita tengok tu baju takhir. Supaya orang tu ingat kepada mati. Jadi Imam Al-Qurtubi dia menulis satu kitab. Dia kata Sahihut Tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Satu peringatan yang benar tentang hal keadaan mati dan juga hal keadaan hari akhirat. Dalam itu dia menyebut orang yang banyak menanti mati, kalau dia orang susah, dia tidak akan merasa susah dengan kesusahannya. Sebab mati itu tuan-tuan, itu benda yang cukup perih, itu benda yang cukup payah. Kita tengok sebelum daripada mati pun, kita tengok satu benda yang cukup menggerunkan. Dan bagaimanakah saat terakhir kita untuk kita menempuh hari kematian itu. Dia akan sampai satu masa kita ni putus, dipanggil putus hubungan dengan manusia sebelum mati. Dan dia putus lah. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, Nabi ditanya, Ya Rasulullah, mata inqata'a al-'abdu minan nas. Bilakah seseorang itu putus hubungannya dengan manusia? Bila tu tengah menazak tu, time mana yang dia putus dengan manusia? Maknanya dia dah tak boleh hubung lagi dah. Dia tak dengar dah kita cakap, dia tak dengar dah. Dia pun dah tak nampak kita, walaupun kita duduk depan dia. Walaupun dia dah buka mata terbeliak pun dia tak nampak. Lalu Nabi kata, Idza ayana, apabila dia memandang. Kan kalau tengok orang mati, mata dia, masa dia memandang tu dia dah tak nampak. Waktu tu kalau kita ajar mengucap pun dia dah tak boleh dengar. Terus sebab nak ajar mengucap sebelum tu, sebelum dia mata dia memandang tu, biarlah mulut dia tu tak betul-betul menyebut la ilaha illallah. Ada orang yang kita tengok sampai ke akhir, maknanya hayatnya itu dengan la ilaha illallah. Orang ni mungkin di dunia dia ni orang yang memang benar ucapan la ilaha illallah. Sebab Allah Taala sebut syahidullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Maknanya kami, kata Allah, kami tetapkan orang yang beriman itu dengan kata-kata yang tetap, itu kata-kata la ilaha illallah daripada hidup dunia sampai hari akhirat. Itulah maknanya kata-kata dan ungkapan yang dia ucapkan. Jadi itu sebab kita kena senantiasa benarkan benda ni, sebab kita semua ni kan, dan masuklah diri saya ni lagi jangan lupa lepas. Tuan-tuan mana lebih ingat daripada saya, cuma kita saling ingat-ingat benda yang cukup perit ni kita akan hadapi. Itu sebagai mukadimah lah, maknanya kita tentang mati ni, sebab benda ni dan benda yang penting lah, sangat penting dalam hidup kita, dan kita bersedia untuk mati. Dan seperti mana yang kita ketahui, saya walaupun tak ikuti berita, tapi kawan-kawan itu cerita, sahabat-sahabat kita di Palestin sekarang diuji oleh Allah, ujian yang berat, dan mereka diserang oleh Israel, Yahudi laknatullah, dan mengorbankan, saya tak tahu jumlah sebenarnya, ada 5 atau 80 lebih. Dan semua ni dia adalah tau'iyah, peringatan daripada Allah untuk kita juga. Nak tengok kita ni ambil berat atau tidak, kan kita buat tak tahu dah. Jadi ambil berat kita ni, cakap hak kita mampu sekarang ni adalah doa, cakap Allah bantuan yang kita boleh bagi. Jadi jangan kita tak hiraukan, sebab kita bimbang, kita tak hiraukan itu, tak hiraukan apa yang menimpa orang Islam ni bukan kerana orang Islam. Nabi SAW sebut, Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat tentang perkara yang menimpa umat Islam, maka dia bukan di kalangan mereka. Dan di sini saya nak ingatkan kepada kita, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah tahu, tapi mungkin ada yang dah lupa. Kita ingatkan semula, kita hidupkan semula bagaimana bumi umat Islam, bumi yang kita sayang, kiblat kita yang pertama, bumi Palestin, dirampas dan diambil oleh Yahudi. Kalau kita tengok sejarah bagaimana pada tahun 1898 berlaku yang dipanggil Muktamar Sahyuni.
perhimpunan atau mesyuarat agung orang-orang Yahudi, dan mereka dalam perhimpunan itu, dalam mesyuarat mereka memutuskan satu keputusan bahawa bumi Palestin adalah milik penuh orang Yahudi. Apa cara sekalipun mereka kena ambil dan rampas bumi itu, tak kira lah gunung ke, halau ke, mereka tak peduli. Orang yang duduk dekat atas bumi Palestin itu, mereka kata bukan pemilik asal, sebab mereka adalah pemilik asal tanah Palestin, kata mereka. Jadi pada tahun 1900 jumlah orang Islam yang ada di Palestin ialah 85%, 10% yang Nasrani dan 5% Yahudi. Mereka ni hidup 1200 tahun macam tu, di bawah kepimpinan Islam, hidup dalam keadaan aman, damai, tak ada perang. Dan selepas mana berlakunya muktamar ini, pada ketika itu Perancis, Britain, mereka ni kuasa-kuasa yang menjajah negara umat Islam, yang merupakan kuasa-kuasa di antara yang mempunyai plan yang besar, iaitu mereka nak menghancurkan daulah Islamiah ketika itu. Yang di atasnya Yahudi lah, sekali kita letak tu. Kemudian pada tahun 1916 berlaku perjanjian di antara Perancis dan juga Britain, yang mana mereka ketika itu dah tawan bumi Syam, mereka pecahkan bumi Syam itu kepada dua. Palestin diberikan kepada Britain dan yang lain diambil oleh Perancis. Syria di bawah Perancis. Jadi pada tahun 1917 Britain buat perjanjian pula dengan Yahudi. Dia buat perjanjian dengan Yahudi. Perjanjian yang disebut perjanjian Balfour. Saya tak tahu, saya baca kod Arab tuan. Dia panggil perjanjian itu, kalau kod Inggeris tak tahu ada sebutannya. Kalau Arab dia ada Balfour. Jadi perjanjian Balfour itu pada tahun 1917 di antara orang Yahudi dan juga orang Britain. Dan perjanjian ini dinamakan oleh ulama Islam sebagai perjanjian wa'dun liman la yamlik ila man la yasta'id. Perjanjian bukan tuan milik kepada orang yang tidak berhak. Mereka berjanji apa? Britain berjanji akan menyerahkan tanah Palestin kepada Yahudi. Jadi mereka macam seorang cuma masuk dalam rumah kita, dua orang ni bincang, lalu buat keputusan. Dan ni rumah ni saya bagi kat awak. Jadi kita tuan rumah Selangor duduk kat situ. Itulah orang Palestin diperlakukan. Dan pada tahun 1917 sampai 1930, kedatangan Yahudi dengan bantuan Britain ramai masuk. Tapi mereka belum berjaya memiliki bumi Palestin. Pada tahun 1930 mereka hanya berjaya merampas 8.8% saja. Yang lain masih berjaya lagi dipertahankan oleh penduduk asal Palestin. Kemudian pada tahun 1946, 1947 itulah, Britain dah tak keluar daripada Palestin. Dia dah tinggalkan Yahudi ini dengan keadaan lengkap senjata canggih-canggih. Mereka dah yakin bahawa mereka mampu untuk menewaskan umat Islam yang ada dekat Palestin. Dan pada tahun 1947-48 itu startlah berlaku peristiwa yang disebut oleh para ulama dipanggil Harbun Nakbah, peperangan Malaptaka. Nakbah maknanya Malaptaka. Jadi peperangan itu peperangan yang menyaksikan tewasnya umat Islam Palestin dan juga tewasnya tentera-tentera Arab yang menyertai ketika itu Mesir, Iraq, Jordan juga arahnya. Tapi banyak juga negara Arab menyertai oleh kerana tak ada kesatuan dan mereka buat perjanjian belakang tabir juga dengan Yahudi, akhirnya tewas. Umat Islam di Palestin mati 15,000 orang dan hampir 500 kampung dan juga bandar yang ada di Palestin semuanya dirampas oleh Yahudi. Dan pada tahun 1978 perangkaan dibuat oleh para ulama, 78% bumi Palestin sudah menjadi milik Yahudi. Tinggallah orang Islam sekerat duduk kat Gaza, sekerat lagi duduk kat Tepi Barat yang kita tengok hari ini. Dan umat Islam di Gaza hari ini, mereka ini sekarang ini dibunuh, mereka ini sekarang dilakukan dengan kejam sekejam-kejamnya. Dan pada tahun lepas kita tengok kesungguhan Dr. Muhammad Mursi dalam nak menyelesaikan masalah
yang menimpa umat Islam Palestin. Tahu kita tengok hari ini kerajaan Mesir yang ada ini tak boleh dah apa yang berlaku kat Palestin. Mereka menyemainkan perasaan benci rakyat kepada Hamas. Saya duduk rumah di Mesir tu, tuan rumah saya ni, kalau saya mau sama Hamas ni pengkhianat, Hamas ni pembunuh, dia bunuh tentera Mesir. Dia di berita di Mesir hari-hari duk tunjuk Hamas ni bunuh tentera Mesir. Hak mana duduk kat sempadan Sinai itu dibunuh habis oleh tentera Hamas. Jadi Hamas tu diberikan gambaran yang buruk oleh TV media-media Mesir sehingga orang Mesir menjadi benci kepada Hamas. Dan bila mana mereka kata menentang Hamas itu lebih utama daripada menentang Yahudi. Macam itu diterapkan dalam pemikiran umat Islam yang ada di Mesir. Kita di sini alhamdulillah kan, maknanya kita punya ada lagi lah, maknanya ceramah-ceramah macam ni, tazkirah-tazkirah macam ni yang boleh kita nak sampaikan kepada orang, maknanya boleh diberi pencerahan, penjelasan. Tetapi kalau di Mesir tak boleh. Sekarang lepas pada jatuhnya Dr. Muhammad Mursi, masjid-masjid lepas sembahyang ditutup. Kita duduk dalam masjid nak wiri pun mereka tutup belakang, nak tutup masjid. Nak baca Quran pun tak boleh. Nak mengaji bebas kita tak boleh. Dulu guru masa lama Dr. Mursi, guru ni boleh mengajar bebas di masjid mana-mana masjid nak mengajar. Sekarang tak boleh. Kami pergi minta nak mengaji pun saya kata anak khawfu alaikum, saya bimbang keselamatan kamu. Sebab apa orang yang duk pergi mengaji semua ni diperhatikan oleh polis. Oh ni perang ni tahu lah, maknanya menjadi kita panggil ejen musuh dalam melemahkan umat Islam. Pemuda-pemuda dihidangkan dengan perkara yang nyanyian ni, kalau kita tengok cukup merosakkan otak. Bukannya nyanyi macam kita nyanyi lagu susu tak, nyanyi semua lagu tong. Kalau naik apa, naik tutup kalau panggil apa, kereta motor macam motor daya tiga kan, di sana banyak orang. Kadang muzik dia bergerak jalan dia rosakkan pemuda ni dengan nyanyian. Jadi sampai kan tuan-tuan, rosaknya Islam kat Mesir ni bukan kita kata start baru ni, dia start pada tahun 50-an lagi. Zaman Jamak bin Nasir tu dah 30 berapa tahun lebih dah, 60 tahun sekali dengan Mubarak 34 tahun, Jamak bin Nasir 18 tahun, dia 18 tahun, Sadat 10 tahun, 28 tahun, Mubarak 34 tahun, 20 tahun dah. Habis dah generasi yang siap baik tu habis lah. Lebih pula generasi yang ni, generasi yang tak kerja hormat orang, generasi yang tak tahu lah. Dan dia dibentuk dengan budaya yang salah. Dan perangai Islam ni tak ramai dah. Budak-budak muda ni tak ada dah perangai. Ada lah yang sikit-sikit tu ada, mengaji tu ada. Tapi ramainya tak ada akhlak, tak ada adab sembang apa diri. Mereka dirosakkan habis, semua-semuanya rosak. Sampai kan kawan saya ni, ada seorang pelajar medik, orang Kelang, dia pergi ke satu tempat namanya Hurghada. Dia tahu tak, saya pelik lah. Kat sini dia kata kedai Al-Baq pasal Quran, kedai jual Al-Baq pasal Quran. Dia rasa merapu macam tu kali. Dan kalau kita tengok dalam TV tu, ada satu channel tu dia pasang Quran je, tapi gambar-gambar iklan belakang tu, iklan pakai tak seronok ada, dan pakai mandi tu, umumkan tu itu. Saya sampai sesuatu pasang Quran macam tu menghina orang. Tapi itulah yang hakikat yang berlaku di Mesir, dan ini membantu Yahudi untuk menjahanamkan umat Islam di Allah. Kita doa kepada mereka, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dan beri kekuatan kepada mereka dan mencampakkan dalam hati orang Yahudi ini ketakutan. Walaupun dia nak kira senjata mereka canggih, tetapi kita ada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa dalam peperangan yang kita tengok bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Peperangan itu semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada masalah bagi Tuhan untuk menewaskan walaupun seganas mana pun, sehebat mana pun seseorang. Dan untuk akhirnya tuan-tuan, sebelum itu
Untuk akhirnya saya ingin bacakan kepada kita semua sepotong ayat daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu duduk di dalam syurga, yang mana syurga ini taman yang cukup indah, yang ada mata air di dalamnya. Syurga ini tuan-tuan bahasa Sanskrit. Dia bukan bahasa Melayu kita. Cuma kita terjemahkan jannah itu dengan syurga. Kita kata bahasa Sanskrit ni bahasa Hindu purba. Kitab-kitab Hindu tu semua dalam bahasa Sanskrit. Atau orang India yang ada kat Malaysia pun tak boleh nak baca bahasa tu. Kalau kita tengok kitab-kitab Hindu, kitab Veda, kitab Purana, kitab Krishna, kitab-kitab tu semua, kitab tu ditulis dengan bahasa Sanskrit. Dan bahasa-bahasa ni bukan semua orang boleh kuasai, hanya Brahma saja yang boleh baca. Brahmin ni ada satu kasta yang ada dekat Kenya saya. Tak pandai kasta-kasta ni, cuma saya baca satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama India. Dia mengatakan asalnya kitab Veda ni, dia kata bukan nombor satu dalam susunan kitab-kitab dalam agama Hindu. Kitab Veda yang ketiga lah. Asal nombor satu Krishna, kitab Purana, kemudian Krishna, kemudian Veda. Dan masa berlakunya penjajahan, maknanya orang putih menjajah India, mereka ni nak cari dalil daripada kitab-kitab dalam agama lain yang menguatkan tentang kenabian Nabi Isa AS. Jadi adalah di antara jen-jen yang masuk kepada geng-geng Brahmin ni, mereka pujuk-pujuk macam mana pandai lah geng penjajah ni, memang pandai. Dan akhirnya mereka berjaya memujuk supaya mereka diajar bahasa Sanskrit. Sebab kitab-kitab Hindu ni dia tidak digalakkan kepada penganutnya untuk membaca. Jadi oleh pujukan itu, masalah ini tadi dia berjaya. Maknanya dia belajar bahasa Sanskrit dan dia menterjemahkan kitab-kitab Hindu dalam bahasa Inggeris. Dalam kitab Purana, kitab Krishna tu banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya berlakulah perubahan. Mereka letak kitab Veda di atas, sebab kitab Veda lah yang paling tak ada cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu cerita sikit lah. Cuma beritanya syurga itu asalnya bahasa Sanskrit. Jadi jannah itu asalnya kebun yang indah, yang Allah Ta'ala jadikan malaikat-malaikat di dalamnya bagi ahli syurga. Innal muttaqin, dan ahli syurga ni tiket masuk syurga itu takwa. Ada orang, hari itu saya kuliah, saya bawa ada kawan saya ikut. Ini tu kat luar. Saya bila cerita pasal bila tazkirah ni keluar. Ada orang keluar, duduk kat luar tu. Dia kata untuk sekarang ni memang kita sudah sama ya. Belum puasa ni kita sudah takwa. Macam tu lah. Jadi nak cerita tentang nasihat paling popular sahabat-sahabat berjumpa dengan Nabi, nasihat takwa. Hatta kalau sahabat ni yang selalu minta nasihat pun, nasihat itulah yang Nabi ulang. Takwa. Mula-mula lah sebelum nasihat balik. Maknanya takwa ni bukan benda main-main lah. Kalau kita harap orang yang cakap tu, kalau dia cakap tu bukan dalam menghina, moga Allah ampunkan dia. Kalau dia cakap dekat dia tak tahu, moga-moga kalau dia tahu nanti kan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lah. Kalau cakap macam tu kita memang takut-takut, jadi macam tu lah. Kalau hina dosa, kalau hina silap. Ni kalau tak tahu pun, kalau tengah belajar tak besar. Kalau ngaji juga belum tahu lagi, tak besar. Tapi kalau tak mengaji besar. Jadi takwa ni tiket yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang masuk syurga, kena ada takwa. Dan takwa ni kata Sayyidina Ali, khawfun minal jadi wal amalu bil tanzih wasti'dadu ila yaumir rahim. Takut kepada Allah ni
ni kita semua tahu kan. Maknanya bukan takut seperti kita takut kepada binatang buas tu. Kita lari daripada singa sebab kita takut pada dia. Tapi takut pada Allah dengan kata kita buat semua benda yang disuruh oleh Allah. Dan kita tinggal segala benda yang dilarang oleh Allah. Kita buat semua benda yang disukai oleh Allah. Dan kita cuba jauhi benda-benda yang Allah tidak suka. Ini orang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal bit tanzil, dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran yang ada ini bukan hanya untuk dibaca sahaja, bahkan Al-Quran ini untuk diamalkan. Untuk diamalkan kita baca dan kita ketahui maknanya dan kita beramal dengan isi kandungannya. Bukan kita boleh ambil sikit, cedok sikit pasal yang mana kita rasa sesuai, yang rasa tak sesuai kita tolak. Itu maknanya orang ini bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasta'dadu ila yaumir rahim, senantiasa bersedia hari keberangkatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan mati itu kita berangkat. Sekarang ni tuan-tuan kita belum berangkat, kita berhenti dulu. Berhenti sekejap, rehat ke dunia ni, mencari bekal. Ni dunia ni tempat cari bekal. Cari bekalan yang paling wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan yang paling baik ialah takwa. Sebab Allah kata bersediakanlah bekalan dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Jadi itu ni bekalan kita ialah takwa. Allah jadikan bulan puasa ni di antara bulan untuk memupuk, menyemai takwa dalam diri kita. Menyemai takwa dalam diri. Takwa tu yang kita sebut tadi lah. Takwa pada Allah, beramal dengan Quran, bersedia untuk hari keberangkatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berangkat, dan masa kita berangkat itu kita memerlukan maknanya orang panggil bekalan daripada amalan-amalan yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan di atas dunia ni. Macam mana cara kita nak menggunakannya, macam mana tu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka ini menerima semua benda yang dijanji oleh Allah. Kita duduk baca Quran, duduk baca, duduk dengar, dan maknanya tazkirah, dengar kuliah. Disebut janji-janji Allah ketika mana ahli syurga masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, akhirina ma atahum rabbuhum, mereka menerima semua benda yang dijanji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan syurga ni tuan-tuan, ada di kalangan para ulama mengatakan syurga itu ada sebanyak, tingkatannya sebanyak ayat dalam Quran. Sebab Nabi Muhammad sebut esok dikata yuqalu li ahli jannah, di hari kiamat esok dikatakan kepada ahli syurga, iqra wartaqi, bacalah ayat Quran yang kamu hafal dulu di dunia, yang kamu amalkan dulu di dunia, baca dan kamu akan naik satu tingkat, naik satu tingkat, naik satu tingkat. Jadi beruntunglah orang yang hafal Quran dan dia beramal dengan Quran. Untung dia beramal selama, sebab esok dengan benda inilah dia akan naik martabatnya di dalam syurga nanti. Orang ahli syurga ni pun dia esok ni dia akan menyesal juga kalau dia dapat syurga yang kokoh. Dia bayangkan ahli neraka dia. Dia insya-Allah dulu dunia kalau kupulur sikit je boleh duduk dalam. Maknanya padahal dalam syurga tu hak nikmat bawah sekali bukan tanah. Tetapi bila melihat lebih lagi nikmat yang ada tu rasa pula cemburu dalam hati. Dan ahli neraka lebih lagi dah. Dan orang yang buat amal riak lagi lah. Buat amal di dunia ni ada benda lain selain pada Tuhan dalam hati dah. Oh yang ni kita memang sebab apa? Rugi tak guna amalan. Walau sembahyang 1000 rakaat setiap hari tapi nak menunjuk ke orang tak ada faedah. Walaupun sedekah banyak mana pun tapi ada kerana lain daripada Allah Ta'ala Saya 2-3 hari lepas mengajar sekolah di sekolah saya mengajar ni dia nak buat sekolah menengah. Kemudian kita buat iklan sini nak cari dana untuk buat bangunan. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah di telefon. Dia cakap sekolah ni betul ke nak buat bangunan sekolah menengah. Lepas tu yang mulia dia cakap ya betul. Jadi dia kata okey bagi nombor akaun boleh tak? Saya nak masukkan duit. Boleh. Cuma saya nak tahu lah maklumat tentang tip siapa sebab saya nak isi dalam versi kalau dia kata ya. Lepas tu kalau boleh bagi jumlah. Kalau ni sebab kita nak tahu jumlah juga. Kalau kita tak tahu kita tak tahu hak mana untuk bangunan, hak mana untuk iuran atau semua.
Dia mula tak mau bagi tahu. Sebab kita minta jasa baik dah tolong bagi tahu dah pula. Tapi tahu 30,000 kan. Dia tak mau bagi tahu nama dia sampai sudah tak tahu. Dia masuk dalam duit tadi kan. Kemudian itu kata dia tak mau bagi tahu sampai ke sudah siapa dia. Kata ya Allah, ada lagi manusia itu. Maknanya ada orang yang macam tu. Tak nak cakap ni. Tak tahu saya banding dengan diri saya tak tahu boleh jadi begitu kalau kaya apa. Meminta kalau kaya jadi sesak dia tak jadi kaya apa biar susah. Kalau kaya sesak dengan harta dia tak boleh. Kalau kaya macam tu nak ini maknanya ingat pula maknanya tak langsung nak berhutang dengan kekayaan dia. Jadi beramal pun kadang-kadang maknanya hati-hati dengan tipu daya syaitan. Iblis ni bila dia tengok orang tua buat baik, dia tipu dengan cara kebaikan pula. Dia tipu dengan cara bila kita sembahyang kadang-kadang rasa baiknya, bagusnya, duk heran, duk rasa kagum dengan diri sendiri pun itu benda yang menyebabkan amalan kita esok ni tak diterima oleh Tuhan. Esok orang yang riak ni disebut dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat bawa dia tunjuk syurga. Tunjuk syurga kat dia. Bila dia tengok, dia dah terpekul dengan syurga, Allah kata bawa masuk dalam neraka. Sampaikan orang ni kata apa? Ya Allah, kalau kau masukkan kami terus dalam neraka, tanpa kamu tunjukkan kepada kami syurga dulu pun lebih baik untuk kami. Sebab apa? Dah tengok syurga tu fresh ya Allah, tak tahu habis-habis fresh. Kecewa, habis-habis kecewa. Sebab apa? Mereka dulu mungkin maknanya terlalu besar peluang untuk dapat syurga, cuma silap niat sikit. Niat ada lain kerana bukan kerana Tuhan. Maknanya Allah tu ada tak, tapi ada juga maknanya selain daripada Allah tu dalam niat. Mungkin nak supaya orang memuji dia, mungkin nak supaya orang tak tahu, ada sikit je kerana Allah tak ada. Sebab Nabi nak dalam sabda sebuah di kursi Allah Ta'ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkuh atau maqam. Dalam hadis ni Allah Ta'ala berfirman, siapa yang buat satu amalan kemudian dia ada niat, dia pun niatkan Allah ada juga dan ada niat selain daripada Allah dalam diri dia, maka aku tinggalkan dia dengan benda yang dia syirikkan aku. Maksudnya Tuhan tak nak terima malah lagu tu. Jadi itu penting sekali kita cubalah. Kalau dia datang lintasan, kita tolak. Lintasan tu belum dikira rosak, tapi kalau dah jadi sampai azab, itulah dia tujuan. Yang itulah yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Tuhan. Kadang-kadang dia lintah bagi buat hati tu. Tolak dia bukan ni, dia pun bukan bagi pahala kat aku. Macam tu lah tolak dengan benda-benda tadi. Dan moga-moga amal kita diterima oleh Tuhan. Kemudian innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini di dunia orang yang baik-baik. Orang baik ni baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Kalau baik hubungan dengan Tuhan saja pun tak jadi. Dengan orang buat main berkurang. Baik dengan manusia saja dengan Tuhan pun tak, dengan Tuhan tak ada pun tak jadi. Dia kena dua-dua. Saya seminggu lepas pergi buka puasa satu tempat. Saya dengan kawan saya tu. Nak pergi buka puasa. Kemudian kawan saya ni dia tengok orang beratur ramai, dia duduk lah. Dia tunggu pada orang habis tu. Saya bangun pergi duduk beratur lah kata. Sampai tangan saya tu kira nasi yang lah. Saya pun ambil, tengok lah yang tak ambil lagi tu. Dia tak mahu tak ada lagi. Tak ada apa, kosong lah. Kosong lah. Dia pergi tengok, alamak, kosong. Tak balik makan saya. Makan. Lepas tu dia tengok ada tempat VIP. Adalah tempat VIP dah ada 2-3 orang pakcik makan. Tengok ada macam lebih di nasi ni. Saya pun tak ada pergi minta orang tu bagi ke. Tak. Sekarang je lah. Bila tu saya baru pergi minta, dia pun bagi lah. Baik. Dia pun ambil. Saya tengok ada satu orang tu pandang dia macam nak makan. Oh, saya air ni duduk daring macam ni. Nak kenal ni kawan. Saya duduk air. Tengok pandang satu kawan saya ambil nasi tu. Di duduk tengah makan tu dia start dah. Dia start dia kuat tu cakap. Dia buat malah orang tepi dia kata saya dah cakap ni tak boleh ambil ni tempat VIP.
Kalau makanan kat sana tu dah habis, tak ada rezeki lah tu. Oh, saya tak ada makan, jadi tak ada lupa. Salah mak. Jodoh itu berarti. Kawan dia ni gagal makan juga. Dia berhenti lah, tak payah makan. Orang cakap macam tu nak makan. Kita pun jadi hati dia tak senang. Saya pun bangun tu saya duduk basuh tangan, bukan dengan air teh. Tak perasan, air teh tu dah kepala semua. Basuh tangan dengan air teh, air panas dah. Betul. Jadi tentu Allah kita hari tu, kena soundnya tu. Tapi tu ayat astagfirullah, lebih tak bawa buka macam ni kan. Mengasih setinggan pun dah lalu makan dah. Kalau nak tegur juga lah kata, pergilah belakang dah, tegur dulu, taklah malu sangat. Dan kita ni, oh, rasa dipandang orang, rasa tak tahu lah. Muka tu tak tahu, rasa tak ada air. Muka tak ada air. Jadi macam tu lah. Kadang-kadang benda-benda tu kena jaga orang yang sampai rasa takut kalau nak makan tok bos, oh dia takut dia seorang lagi. Ya semua lah ada yang tu lah. Itu mungkin sejuta dalam satu kot. Dia kata sampai kawan saya kata ada lagi manusia orang ibu mertua aku ada lagi. Tak ada buat kita itu tak apalah. Manusia kadang-kadang kita doa lah, mudah Allah bagi hidayah kita. Sekian kan. Sama annahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka ni orang ahli syurga ni di dunia baik. Kalau kita nak cerita sifat muhsinin, ulama-ulama ada tulis kitab tentang sifat muhsinin kan. Maknanya sifat-sifat orang yang muhsinin. Dan banyaklah muhsinin. Dan kita cerita tak sempat kan. Lepas tu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antaranya sifat muhsinin kata Allah, mereka ni sikit tidur pada waktu malam. Malam tidur sikit lah. Nabi SAW di antara rutin harian Rasulullah SAW, Nabi ni di 1/3 malam waktunya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang rutin harian Rasulullah. Waktu bukan puasa, bukan bulan puasa. Bulan Ramadan Nabi tingkatkan lagi. Kita baca sejarah Nabi bagaimana dalam bulan puasa dan ibadat Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan puasa, Nabi ni 1/3 malam itu adalah rutin harian. Dan kalau kita nak tiru macam tu kan, pun kira maknanya itulah antara sunnah yang kalau kita tiru kita ikut kan. Maknanya sunnah ataupun cara yang disebut oleh Allah SWT sebagai sifat al-muhsinin. Bila disebut oleh Tuhan, maknanya itulah sifat yang terbaik kalau ada pada kita. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kalau kita kata 1/3 ni malam kita 9 jam kita dapat isyak tu start malam 8:40 45 tu isyak 5:45 subuh kita kata 9 jam lah. 9 jam malam maknanya 2:45 tu itulah 1/3 malam. 1/3 malam itulah waktu yang terbaik untuk kita bangun dan moga-moga kita jadilah di kalangan orang yang muslimin. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tuan-tuan, bulan puasa ni Allah latih kita waktu sahur itu kita makan. Tuhan bagi berkat pada makan. Sebab kalau subuh manusia subuh buat benda lain payah nak bangun. Kalau subuh makan ada berkat bangun. Maknanya jadi dilatih kita ni dengan makan. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada makan sahur itu ada berkat. Tetapi adakah makan itu tujuannya? Makan itu latihan. Dan kita bila dah biasa habis bulan puasa dan bulan bila raya datang kita dah start kompak terjaga. Kompak terjaga tapi kalau kita tak bangun dia start nanti dia akan kembali pengasahan. Maka tak jaya. Kita tak jaya membentuk diri dalam bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu latihan. Jadi bila kita bangun waktu itu bangunlah beristighfar kerana waktu itulah paling cantik untuk kita beristighfar kepada Allah. Di saran Al-Quran wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Dan saya kalau di Mesir baca kitab dengan kawan-kawannya orang muda-muda suruh mereka istighfar sehari 2000 kali. 2000 kali. Ada yang buat 4000 kan. Budak-budak ni semangat. Buat 4000 dia main datang dia bagi tahu feedback balik. Maknanya apa benda yang dia dapat bila dia istighfar. Dia kata saya Ustaz, saya tak pernah kosong kat semayang. Tapi bila saya istighfar, saya tengok diri saya ada perubahan dalam diri. Hati saya ni seolah-olah bila saya semayang, Allahu Akbar, dia konsentrate. Dia tak ingat benda lain lah. Dia ingat Allah.
Saya pun jadi rasa seronok, jadi rasa sedap semayang, berdiri lama pun tak kata apa orang. Kalau tidak berdiri lama tu gelisah. Tak ada kerja apa pun, tapi gelisah. Tu sebab kalau tuan tengok ada satu masjid di Mekah ke Madinah, saya tak pasti, tapi saya dicerita oleh seorang sahabat saya, orang Yaman. Dia ni master bidang hadis. Dia kata ada satu imam, dia pasti ingat nama, dia beritahu nama. Di Mekah tu semayang 2 malam, mana bulan puasa, 2 malam 30 juzuk akan. 30 juzuk, 15 juzuk semalam tu kan. Menerak ke lah. Tapi rakaat pertama tu habis yang 2 rakaat pertama, dia bangun, dia beritahu sekirah imam ni. Dia kata, saya bukan nak sengaja memanjangkan kepada kaum, siapa nak balik-balik lah. Cuma saya berdiri lama ni, saya nak minta satu je pada Allah. Esok hari kiamat, kita dibenarkan Allah berdiri sekejap saja. Kita dihitung, kita dimasuk orang yang dihisap awal. Yang tu dia fikir. Sekali seorang pun tak keluar dari masjid, setiap malam penuh masjid dah. 15 juzuk setiap malam. Hak tak ada duduk, hak mananya hak tak duduk. Tapi nak cerita dia 15 juzuk lama. Tapi ya kan, kalau dah orang dah seronok asyik dengan Tuhan, dia tak rasa lama. Kita kalau asyik dengan Facebook, 15 jam duduk dengan Facebook, tak tahu apa. Bekok mata ni, bang, bekok tu mata tu. Oh ya, pukul berapa? Dah rupanya tengah hari, dah duduk setengah hari dah duduk dekat tu. Ada yang hak main game, budak-budak main game, saya pernah tengok lah, ada daripada cerita. Sampai 2 hari pun lah, tak tidur, main game. Sampai badan ni tak makan, main game je makan. Sebab apa? Dia dah asyik dengan game. Ni orang asyik dengan Allah. Dia dah tak rasa lama dah duduk dekat Tuhan. Ni kita kalau boleh imam, ada satu cerita. Dia jadi imam, boleh baca semuka. Lepas tu dia mahu minta kurang je. Saya baca semuka, tak apa, muka saya baca separuh lah. Baca separuh pun dia selama dah kali dia 2 ayat. Tu dia tak apa, nak semayang juga. Cuma nak beritanya, nak banding dengan orang-orang lain tu. Tahu mana kita tu. Kita kena ni lah. Sebab apa hati lah, dia benar ni masalah hati lah. Kalau kita, hati kita cantik, hati kita memang bersih, hati kita memang elok, kita bila kita ni, kita jadi tak kira dengan Allah Ta'ala. Kita jadi suka. Sebab apa? Bila kita duduk dengan Allah tu, Allah tu kekasih, betul-betul kekasih kita. Bila duduk dengan kasih, kita telefon berjam-jam, tak rasa apa, sayang. Kita sayang anak kita telefon berapa, alhamdulillah telefon ni, tak rasa apa. Sebab apa? Kita sayang anak. Begitulah bila kita sayang Allah Ta'ala, kita tak rasa, kita tak kira lah masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian budak-budak ni, kalau tuan-tuan boleh buat lah sifat sehari 1000 kali nanti. 200 pagi, 200 tengah hari, 200 ni 10 minit ya. 10 minit insyaAllah lah. Tak apalah, kalau lebih pun tak apa, mungkin kira banyak lah. Buatlah 1000 kali, try tengok. InsyaAllah kalau ada buat dah tu tambah lagi. Atau buat dah tambah lagi. Kalau dah buat dah istighfar, tambah selawat sikit. Tambah selawat sikit. Try. Kita buat tengok. Kita nak biar hari mati kita tu, hari tu hari paling baik kita dengan Allah. Hari tu paling baik. Itu sebab kata hari ni lebih baik dari semalam. Sebab apa? Kalau hari ni hari mati aku, hari inilah hari paling baik aku duduk dalam bumi ni. Kemudian yang terakhir, wa minal laili wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak yang tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ini orang yang beriman. Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang maknanya percaya beriman pada benda gaib, mereka mendirikan solat dan apa yang kami rezekikan kepada mereka infak dan sebagainya dan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukuplah lebih minta maaf masalah sikit dan sebab nak cukupkan tu, nak cukupkan ayat tu. Jadi saya minta maaf, apa-apa yang Allah membuatkan teman diri saya sendiri dan beban. Saya ni ada bawa ajak orang, 2 ayat. Jadi mungkin tuan-tuan setiap malam ada ustaz-ustaz yang datang nak ceritanya. Saya dapat orang sana, satu sekolah, ada sekolah agama dekat Landak Kedah. Sekolahnya hampir tutup lah. Hampir tutup dan dia ni kawan saya, Ustaz Mentah Judi ni, dia nak teruskan sebab sekolah tu atuk dia asaskan oleh 50 hari. Jadi dia tak nak kalau tutup macam tu, dia duduk bangunkan balik. Daripada pelajar dah tinggal 25 orang, sekarang dah tinggal dah naik oleh 80 orang.
Dan dia nak bangunkan sekolah dia perlukan duit, dia buatlah sedikit produk dia dalam kaitan tu. Dia ambil air ni, dia pergi jumpa dengan 114 orang tu, dia buat panggil sekolah tu jampi, dia kata murah-murah tu lah dia jual dia kata untuk produk sekolah dia, untuk nak bangunkan sekolah dia bagi saya tu, kita minta tolong jual katanya, minta pokok-pokok tu, tengok dia mana tahu boleh bantu-bantu. Jadi tuan-tuan kalau nak tuan dah nombor ni kita tu tak ada orang tolong, saya tak kisah buka tengok benar. Pada nak beritahu apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada pelajar dalam Mesir tu 3 orang dari Yaman minta tolong Ustaz mencari saya nak kat masjid. Depan ni yang tak dapat zakat. Jadi kalau tuan-tuan ada nak zakat nak bagi dia orang, bolehlah kalau nak sampaikan saya, kalau nak ambil nombor dia kau ambil. Ambil bagi dia nombor. Cuma nak hubung dengan dia, hubung dia, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati tuan-tuan. Aku boleh hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.